Bersama dengan saya Nafiz Zaidi, seorang pelakon. Saya boleh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Fiz. Ya. Dalam kesibukan berlakon kan, dalam masa yang tak apa nak banyak tapi main juga. Wih, sebabkan raya yang kita sangat main. Allah kan. Lama tak berbual dengan Fiz. Kawan lama saya ni. Nah, kita lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Bila jumpa Merdeka Mereka 2020 masa tu Covid ni. Covid betul. Kan? Yang kita buat video apa? Ya. Kan yang apa pokok pokok tu. Kan pokok tu masa tu trend Superman apa kan. Mana video tu? Ada lagi. Ada? Ada lagi. Tak tengok yang video tu. Ada lagi. Jadi tak tengok video tu boleh tengok lah nanti. Kan. Tapi video tu memang rare lah. Nafis lari saya apa mau kan. Okay Nafis. Bila cerita bab hari tu Merdeka ni, kita hari tu memang saya budak boy semua kan, berlakon. Law ni kita ambil the latest part lah sebelum kita masuk tajuk kita malam ni, healing, rawat jiwa dan juga rawat minda. Malbat macam mana? Malbat alhamdulillah, collection Malbat last kali hari tu dalam 35 juta. Alhamdulillah. Dan sambutan yang sangat baik lah kan. Itulah kalau nak cerita pasal Malbat ni banyak yang menarik tau kan. Shooting kat mana? Shooting Malbat di Turki dengan Malaysia. Bebar ni. Nafis dekat Turki masa tu dalam sebulan. Lama kat tu. Lama shooting di sana sebab kebanyakan scene banyak di sana kan. So shooting Malbat ni rasa macam shooting dekat Hollywood. Pasal dia punya apa tu, dia punya setup, dia punya kru ke apa? Dia punya setup, dia punya apa. Okey, pertama sekali sebab shoot di luar negara lah. Shoot di Turki, naik kapal terbang. Naik free kot. Okey, tu first time shoot di luar negara yang jauh tau. Okey, sebelum ni main dekat Malaysia. Habis sangat pun dulu di Indonesia. Okey, adalah shoot drama di Indonesia. Lepas tu ni orang ajak pergi Turki, mau tak mau ikut kan. Memang on. Okey, pergi sampai Turki apa semua. Depa punya orang kata apa? Kebajikan terjaga. Tim production, tim mana? Tim production and two picture direct oleh Adrian Teh daripada Malaysia. Okey, tim production daripada Malaysia campur dengan tim daripada Turki. Okey, tim daripada Turki ni dulu Adrian pernah shoot di Turki, cerita Pascal. So production yang sama. Kali ni depa bekerjasama lagi shoot untuk Malbat. So kami sampai sana, memang Nafis sampai set tu tengok, wish besar. Rasa macam shoot cerita perang, cerita Hollywood ni kan. Shoot kat sana, syok. Rasa betul-betul real star lah. Production crew dekat 120 orang. Production crew ramai kan, campur dengan artis Malaysia lagi, dengan kru Malaysia, semua campur. Memang ramai, memang besar set tu. Memang syok. Best. Sebulan di sana. Sebulan dekat Turki. Lepas tu balik shooting di Malaysia dekat studio di Iskandar Puteri. Lepas tu dekat Sungai Buloh, studio di Sungai Buloh. Nafis bawa watak sebagai Corporal Nick Zainal. Ya, Lance Corporal Nick Zainal. Lance Corporal Nick Zainal. Figura ni betul-betul ada ataupun direka untuk untuk filem Malbat ni? Figura ni ada. Memang ada masa peperangan Malbat tu. Ada, cumanya dalam filem ni kami orang kata apa, olah sikit daripada segi karakter dan nama watak dalam cerita ni, supaya dia jadi lebih menarik lah kan. Tapi pangkat dan kedudukan ada dalam tim apa ataupun dalam apa regimen tu memang ada. Memang ada karakter saya tu. Cuma kami diolah supaya nampak lebih menarik lah. Untuk ditonton. Cuma kami orang kata apa, bawa karakter di kami sendiri mengikut skrip. Dan itulah. Ni apa nak jadi askar ni kan, nak berlakon jadi askar, ikut latihan askar yang betul tak? Macam waktu kita sembang pasal Nafis berlakon budak boy kan. Nafis jalani kehidupan sebagai seorang tentera di college tentera kan. Yang untuk Malbat ni pula macam mana? Sebab Malbat kan Malaysian Battalion yang betul-betul dihantar ke Bakara kan, ke sana oleh UN kan, bersama-sama dengan UN ni. Macam mana dapat latihan ketenteraan untuk berlakon dalam filem Malbat? Production
production hantar kami semua artis pergi training askar, pergi training ketenteraan. Pergi training ketenteraan di Port Dickson. PD, okey. Di Port Dickson, training dengan tentera lah. Training dengan tentera, belajar macam mana tentera bercakap, tentera pergerakan. Cara depa cakap pun diajak no. Ada. Bercakap pakai com radio. Okey. Apa macam mana cara cakap, 1 2 bola 1 2 kan, 1 2 panggilan, macam itulah contoh kan. Kita radio, lepas tu cara menggunakan senjata kan, nak kena nampak gaya kita pegang. Betul ya, takkan nak pakai macam pegang senapang mainan pula. Kami pergi training kat sana seminggu di PD, duduk sana training sebagai menjadi seorang askar. Pagi-pagi kena bangun. Real lah. Real. Memang ikut modul askar. Kena bangkit pagi subuh. Lepas tu bangun berkumpul sekali dengan askar-askar lain di padang kawat tu, di padang tempat latihan tu. Lepas tu kami kena buat exercise pagi, jogging. Ulamak. Macam askar. Kalau kata saya lepas, boleh lah. Boleh depa train boleh no. Daffy lepas. Betul ya no. Daffy boleh lepas. Dia lepas. Tapi macam Daffy, kita tahu kan dia anak VVIP kan, anak XPM kita, dia pun menjalani latihan macam Daffy juga. Sama. Daffy, salute to Daffy. Dia sanggup menerima cabaran ni, menerima tawaran ni, dan dia tahu apa akibat dia bila dilakukan watak lasak untuk menjadi seorang askar. So kat sini kita akan nampak perbezaan dan perubahan sikit perspektif orang apabila orang tengok Daffy. Daffy tak boleh buat lah benda ni, dia just nak manja b-boy lah apa semua kan. Tak, Daffy, kau dah buktikan, kau dah proof yang kau memang boleh buat, kau boleh lasak. Dia ni cerita kelakar sikit lah. Masa training kami pun ada cerita agak sebelum ni kalau interview kan. Daffy ni masa kita orang jogging, ada sekali tu dia sebelah Nafis, tengah jogging tiba-tiba dengar ada orang kat tangan, Yang Arif. Panggil Yang Arif dia. Awak kenapa? Yang Arif keluar. Dia keluar. Dia penat. Dia penat. Okey, sepatutnya orang panggil, Tuan, orang cakap keluar baris. Dia sebut Yang Arif. Yang Arif. Yang Arif. Dia keluar. Ni cerita di topo kawat tu. Masa tengah kami nak jogging, tengah duk lari 2 km dia punya tak darat tu. Dia punya tak darat tu. Tapi dia punya semangat tu, itu kita mau. Dia punya semangat tu best. Dalam masa dia semangat tu tergelak juga. Yang Arif, keluar Arif. Tapi lepas tu kena bagi 10 lah. Tapi okey lagi depa macam okey tak apa. Daffy tu dia ada alahan sikit, dia ada asma, ada ni kan, tapi orang faham lah. Tapi tu lah, nak jadi seorang pelakon ni macam-macam nak kena buat kan. Tambah lagi nak bawa watak seorang tentera ni kan. Nak kena bagi nampak firm lah kan dekat layar kan. Takkan nak jadi askar nak biasa-biasa kan. Biasa kan. So kena macam-macam kami belajar pasal perubatan. Pada macam mana nak jahit tangan kalau luka. Memang ada, dia bagi semua basic training untuk menjadi seorang askar lah. Jadi bila Nafis pergi berlakon dekat set, memang betul-betul menjiwai jiwa sebagai seorang askar kan. Sebab dalam sepanjang Nafis shooting dalam industri ni, ini antara the best pengalaman yang takkan dapat dilupakan lah. Shoot Cerita Malbat ni, sebab daripada awal persiapan sampailah habis movie ni, alhamdulillah sepanjang tu tak ada apa-apa masalah, semua berjalan lancar dan dapat pengalaman yang baru yang rasa macam industri kita kena buat macam ni. Betul. And dia dah pi international, dia dah macam duk rasa macam kita dia shoot Hollywood. Dia one of the highest movie juga kan, yang bajet dia kan, Bajet 30 juta lebih kan. Tak, bajet 20. Collection dalam 35 juta. 20 juta kalau nak di-convertkan USD, dia tak mencapai lagi Ya, tak mencapai Hollywood lagi. biar lagi Nafis. Tapi kalau kita dapat mampu dapat satu bajet yang betul, saya boleh buat lagi gempak. Sebab Malbat ni orang letak di standard yang tinggi lah ni kan. After Pascal tau, dan pengarah yang sama semua kan. Yang sama. Lagi satu, director dia pun pernah cakap kat kami yang 20 juta tu pun untuk hasilkan Malbat pun still tak cukup. Ya. Still tak cukup, kena ada lagi. Kalau tambah top up lagi sikit, ada bajet lagi, Ya, boleh buat cun lagi lah. Lagi cun. Lagi cun lah kan.
Itulah hasil dia kita dah tengok air tangan Adrian Teh. Ya, Kan? Teh. Tapi kenapa duk kenal kena kan? Dia lebih now memang tertengok arah kepada war movie kan. Okey, Kau ada cerita apa-apa dia asyik memilih war movie Malbat ni sebenarnya dia dah masa habis dia syuting Pascal tu. Dia dah imagine, dia dah plan dah. Lepas habis Pascal ni dia nak buat Malbat. Proposal dia punya planning segala benda tu dia dah buat dah. Dia dah study dah. Dia nak buat lepas habis Pascal dia nak buat Malbat. So dalam tempoh Pascal masa tu 2017 2018 tak silap. Dia prep benda tu agak lama lah, 4 tahun dia nak buat benda tu Malbat. So akhirnya tercapai agak hajat dia kan. So dia ada buat action. Kebanyakan kalau kita tengok Adrian Teh kebanyakan filem action kan, filem Wira, betul. Pascal kan apa semua kan. Tapi dia betul action pack punya movie action pack punya movie sebab dia ada dokongan yang hebat. Sebab dia ada pelakon yang orang kata macam Hairul Azrin. Hairul Azrin kan action banyak. Hairul Azrin kan. So Hairul ni sahabat saya. Betul. Dia tak berlakon dah. Dia tak berlakon dah. Tapi kami akan cuba tarik dia balik. Kami akan cuba tarik dia balik untuk berlakon. Sebab Hairul ni sangat orang kata apa, kalau ada satu filem yang dia nak shoot, dia memang fokus untuk action lah. Tengok kan dia build dia punya body kan, dia build dia punya everything. Dia betul-betul ini Kalau dia nak buat something, kalau dia nak buat yang betul-betul untuk filem dia akan buat betul-betul. Dia akan buat semua. Kalau nak buat jaga badan, dia buat jaga badan. Kalau dia nak buat action, dia pergi training buat betul-betul. Kan? Respect lah tengok dia. Nafis pun gitu juga saya tengok. Cuma boleh lah. Cakap dia nak pergi ni ada orang malam pergi gym bos semua. Ada. Masa kami nak shooting Malbat tu, boleh katakan semua artis-artis yang mana shoot Malbat tu, semua turun gym. Memang kena pergi gym Kami dalam grup, malam ni turun gym. Malam ni kami nak pergi jogging dekat sini kan. Sebelum nak pergi Turki. Kami nak pergi jogging, siapa nak join? Join. pergi jogging apa semua steady fitness. Sebab bila kami masuk set dekat sana, penat. Betul. Memang tak menyesal pergi gym. Buat action pak. Cut one more. Kita pegang senjata berat kan, penat buat sekali lagi. Tak. Tu kepentingan kita pergi training buat benda tu kan. Kami dekat sana dekat hotel. Dekat sana ada training, ada juga facilities dia. Ada. Tapi tak sama macam kat sini lah. Tak sama lah. Masa dekat hotel kami habis syuting pagi subuh. Lepas tu tidur tengah hari, kami akan turun gym, makan, turun gym, syuting. Bangun, makan, turun gym, syuting. Macam tu lah. Itu rutin. Sebulan. Sebulan. Tapi ada lah masa-masa cuti tu. Ada lah. Jalan-jalan. Boleh pergi tengok. Apa belon-belon tu apa nama? Itu kat Kabudukia. Piah. Tak pergi jauh. Tak pergi. Kami syuting di Gaziantep. Gaziantep ni tempat Gaziantep yang itu di Turki yang gempa bumi. Pergi tahun tu lah. Tahun tu. Tempat castle tu, istana yang tak ada orang. Dapatlah masa pergi situ. Sejarah itu. Betul dia lah. Tu seronok jadi artis ni depa ni dapat healing. Okey, kita balik dengan tajuk kita Hafiz. Kita tengok Malbat Zat. Nafis seorang berlakon. Stres lah. Stres lah. Saya rasa job tak ada pun stres. Dia baik tanya tu. Cara healing Nafis. Lo ni kita tengok healing lo ni definisi dekat TT, dekat IG semua, healing ni macam-macam cara. Orang yang ada duit sikit lah, boleh pergi melancong kan, boleh pergi jalan-jalan, lepas tu boleh healing dengan cara apa. Kalau orang perempuan boleh shopping dan sebagainya. Tapi orang yang tak apa nak ada healing, depa rawat diri cara depa kan. Ada yang pergi mengai, ada yang melakukan sesuatu pasal hobi depa kan. Janji benda tu dapat release dia punya stres. Okey. Macam Nafi ada pandangan pasal healing ni. Macam Nafi sendiri healing macam mana? Okey, kalau contohlah kami sebagai pelakon ada stres, ada orang kata tension lah dengan masalah kerja. Tak juga artis, orang-orang biasa pun sama juga masalah. Tapi artis duit banyak. Tak juga. Jangan kata gitu. Dia tak boleh tengok semua artis. Dia tak nipu artis banyak duit. Nipu. Ada je artis yang macam, ada juga yang kata memang ada pagi makan pagi. Sebab sekarang ni artis yang tumbuh macam cendawan ramai. So banyak saingan kat situ. So akan terpinggir satu pihak atau ni kan. So bila ada orang kata setengah tu, bila dah sibuk sangat, kalau nak healing tu
dia atas individu masing-masing lah. Kalau contoh macam Nafis, kalau tak ada apa kat rumah, kalau tak ada syuting apa semua tu, Nafis dekat rumah je. Dekat rumah, okay, ni first lah Nafis akan buat. Kalau tak ada duit sangat, kalau atau nak saving duduk rumah, Nafis main game lah kat PC. Game apa? Macam-macam lah. Macam-macam. PS ke PC lah? Main PC. Main PC, main okay. game dekat komputer kan. Tu duit kau tu. Tapi itulah, At least okey lah. Tak ada okay lah. keluar duit banyak apa semua. Dan Nafis ni jenis macam jarang keluar. Jarang bukan jarang keluar macam mana, jarang keluar pi lepak. Kan, sebab bila dah makin berumur, makin berusia ni, dia nak keluar pi lepak ni dia jarang lah, dia kurang sikit. Sebab circle Nafis lah ni kebanyakannya yang dah berkahwin. Kan, kawan-kawan yang banyak dah berkahwin, ajak keluar lepak pun macam So nak tanya tu lagi ni pula kan, tak apalah duduk rumah layan game main kan. Tapi satu lagi yang Nafis minat pasal healing. Okay, healing ni rawat. Dia rawat, orang kata apa, rawat jiwa minda, betul. Ada sekali tu Nafis suka pi Langkawi. Suka pi Langkawi ya. Yang kan suka pi London, tengok gaya tu macam suka pi London. Tak lepas lagi nak pergi jalan-jalan London, tak lepas lagi. Okey lah, Langkawi cari minyak gamat. Ada juga tengin macam nak pergi healing di luar negara. Nak pergi healing di luar negara tapi tak berkemampuan lagi lah. Tunggulah. InsyaAllah kalau ada rezeki nantilah kan. Yang mana ada yang takat mampu, okey, Langkawi. Okey, Langkawi. Sebab Langkawi ada satu tempat tu yang terjun dekat Langkawi, semua orang tahu. Bukan di Temurun. Temurun ha. Yang terjun Temurun yang tinggi tu kan. Ada Nafis pergi seorang masa tu. Serius lah. Seorang. Serius lah seorang. Okey, Nafis abang kat member ada, Nafis ada buat bisnes sebenarnya. Okey, satu saat lah. Nafis ada buat bisnes, buat bisnes bukan. Yang ni dekat KL. Nafis buka lagi satu bisnes. Nafis buat jual baju streetwear macam Nafis pakai ni. Ni brand Nafis lah. Brand apa ni? Bobisan Supply ni. Nafis memang ni Bobisan ni. Nafis dengan partner Nafis, Zahiri Azim. Kenal kau Zahiri Azim? Kenal tak kenal. Zahiri Azim. Bob. So Bob, dalam tengah kami duk buat kedai tu kami buat sendiri. Kami tak panggil ada interior designer ke apa, tak ada. Tak ada. Kami tak panggil tukang, kami tak panggil kontraktor, kami buat sendiri kedai tu. Tukang pun boleh. Itu salah satu healing juga. Kan? Tak ada kerja. Kami bukan buat kedai, kami buat dinding, buat lantai, buat bumbung. Kami buat sendiri. Itu salah satu untuk jimat kos lah. Kan? Kami pun tak ada lah bajet besar, kos besar nak buat kedai, nak buat office semua kan. So kami Bob cakap, okay, tak apa, benda ni kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Okay, boleh? Kau boleh? Okay, kita buat sendiri. Okay lah. Dalam masa proses tengah nak buat kedai tu, stres pula kan. Dengan nak buat kedai ni, aku macam, Bob, aku nak rehat saat Bob. Pergi Langkawi. Pergi seorang. Pergi healing. Pergi healing. Biar betul. Jangan kan. Jangan tak apa. Okay, kita dengar dulu kan. Betul-betul kita habak cara healing betul lah. Okay, healing betul lah. Ini healing seorang. Okay lah. Sekali kita cerita healing dengan kawan-kawan. Okay, ni Nafis pergi healing seorang di Langkawi, di yang terjun Temurun di Langkawi. Masa tu orang ramai lah masa kat Langkawi tu kan. Nafis suka hutan, Nafis suka nature kan, dengan hijau-hijau, air terjun kan. Dia tak tahu, dia bagi ketenangan tau. Ada setengah orang suka pergi laut, ada setengah dia suka duduk dalam hutan, ada setengah tak tahu lah suka duduk tengah-tengah pekan, tengah-tengah jam, tak tahu lah nak kata dia healing. Ada tengah-tengah jam tak tahu lah. Tengah jam tengok orang tu healing, dia duduk seorang, dia tengok orang kan. Itu tak tahu betul tak betul. Kan. Okey, Jangan Nafis suka pergi duduk hutan, suka relax sebab dia tak, orang kata apa, tak crowded, tak sibuk. Orang kata apa, dengar bunyi-bunyi hutan. Tapi mistik punya. Tak apa, kita jangan fikir dalam sangat. Kan? Okey. Nafis pergi duduk situ, boleh kata Nafis spend dalam 2 jam. Betapa ke apa? Tak. Ada batu-batu kat itu. Okey. Pergi duduk, tengok air terjun, baring tengok air terjun. Kosong fikiran. Seorang. Orang lain ada lah kat situ kan. Yalah. Orang lain ada Mak Saleh apa, ada produk benang terjun apa Bukit kan. apa tu? Bukit apa? Masa tu dalam Buat benda macam tu bukit apa tu? Kau jangan buat time maghrib tu. tak, 11, 12 tengah hari macam tu lah. Okey. Tapi tak panas sebab dia hutan, ada pokok-pokok kan. Pergi duduk baring tu, tengok air terjun, kosongkan fikiran. Relax, tenang, tengok air terjun lah. Syok. Kena nak try. Pergi seorang tengok buat bini. Tak boleh bawa tu. Bawa tak jadi kan. Tak boleh. Lagi dia dengar ada suara-suara. Lagi dia tarik, abang nak beli ni. Nak pergi tahun tu. Tak boleh healing. Itu tak tahu lah cara healing lain lah. Ini cara pergi memang pergi tenang. Pergi healing. Dapat apa habis kalau kata kita buat healing yang macam tu? Kalau Nafis sendiri ketenangan
yang dapat situ soul tu lah, jiwa kan. Sebab sebelum jarang Nafis nak pi healing yang macam tu. Ni first time. Orang kata keluar seorang, pi duduk baring di tengah-tengah batu tu, dapat rasa yang macam inilah ketenangan yang orang kata apa, patutlah definisi healing tu aku dapat kan. Macam ni healing, tenang, relax kan. Seorang tu dia nak cari Faktor Nafis pergi healing pasal apa? dia macam ni lah, banyak benda juga lah, macam banyak benda yang willing to share, willing to share. banyak benda yang kita fikir lah, pasal kerja, pasal financial and pasal future, banyak benda kita fikir lah. Bila banyak benda yang dalam satu masa kita fikir tu, benda tu lah yang menjadi serabut dan kita orang kata apa, Rasa nak me time lah. nak me time, aku betul. nak pergi healing kan. Nasib baik kita ni sebagai orang Islam, kita ni iman masih kuat kan. Kita orang Islam, kita iman masih kuat, kita masih lagi menjaga batas kan. Masih lagi on track. Ya, on track, tak buat perkara yang bukan-bukan. Betul. Setengah tu bila ada orang Masalah stres, sikit, ambil benda-benda barang terlarang lah, apa semua, banyak benda yang kita boleh buat. Selain daripada ambil benda-benda macam tu ke apa kan, yang tak elok lah, buat benda-benda yang tak elok, baik kita pergi duduk relax macam tu, dapat. Kalau fikir apa kalau ambil barang-barang lagu tu pun kita nak kena keluar duit lagi pula kan. Jadi benda ni, tajuk healing dan juga rawat jiwa ni penting untuk zaman sekarang. Pasal law ni banyak orang depressed, banyak orang stres. Macam Nafis sendiri pun dalam, yalah kita tahu kan dunia artis macam mana, seronok, fun apa semua, tapi kita kena tahu Nafis manusia, di sudut hati seorang selebriti tu mesti ada naluri sunyi kan, naluri sepi yang perlukan healing. Dia orang kata apa, selain daripada apa kita pi ni, macam Nafis cakap tadi, kita sebagai orang Islam kita ada iman. Selagi mana kita beriman, solat tu jangan tinggal lah kan. Itu salah satu ubat untuk healing juga lah. Kalau ada masalah, itulah Nafis tekankan, setiap kali ada masalah confirm on time kan. Kita akan memang berserah habis lah. Dan lagi satu cara, kita keluar pi macam tadi lah, pi duduk sorang-sorang. Itu bukan kan maksudnya kita pi duduk ni kan, pi duduk tak apa kan. Memang kita mencari sesuatu lah untuk diri kita. Itu bab healing sorang-sorang kan. Kalau kita tahu Ustaz Mat Sirajuddin, saya ambil petikan Ustaz. Ustaz kata, bukan petikan Ustaz lah, memang ayat firman Allah pun, tapi saya ingat satu ayat dia kata wa hablum minallah wa hablum minan nas. Kan kita ni kena ada hubungan dengan Allah, dan tak boleh ada hubungan Allah saja, tapi ada hubungan dengan manusia. Jadi bab pi konteks tu, Nafis healing dengan kawan-kawan pula macam mana? Tadi bab seorang kan. Bab seorang. Dengan kawan-kawan ni, kadang-kadang dia jadi secara tak langsung tau. Tiba-tiba tiba-tiba. Kalau ni tali lepak ni, ni healing ni, tempat pula kat Richie Amo. Dapat macam ni, sembang-sembang macam ni lah. Itu jadi Amo. Ni Richie Amo pula, sembang-sembang macam ni, mana tahu pula lagi boleh jadi healing dengan raya pula kan. Ada baru-baru ni, baru-baru ni lah. Baru-baru ni, kami duduk lepak lah dengan kawan-kawan. Masa tu ada Hairul Azrin, Adrian Teh, Dafi, kami 4 orang saja sembang-sembang kosong, lama tak jumpa apa semua kan. Lepas tu sembang pasal camping. Kami Hairul masuk ke camping, saya masuk ke camping, grup-grup kami masuk ke camping. Dafi baru nak start join camping. Dia sebelum ni shopping mall tu. Dia macam tu lah kan. Lepas tu tiba-tiba terset macam jom kita pergi camping. Sebab sebelum ni pun kami pernah pergi camping. Suddenly kami pernah pergi camping sebelum ni, tapi setelah setahun. Dulu. Lepas tu kali ni apa kata kita repeat, kita pergi lagi camping kan. Tiba-tiba kita set date. Jom set terus jadi on. Kami ajak lagi siapa, pelakon Pascal tu, Henley, dengan ada seorang lagi pelakon Melbat, Tiben. Tapi Tiben tak dapat pi, Bob pun tak dapat pi. Last minute Tengok bawah tinggal adalah 7 orang. Kan. Ni dengan kawan-kawan sebab ini antara yang rapat lah. Antara yang circle yang memang dua sembang, dua pimai lah. Ya, memang tahu dah, memang takkan ada isu apa-apa. Memang akan pi, memang nak sonok-sonok lah. Pi happy lah. Memang tahu kalau pi ni memang confirm kami healing. And so bila kami dapat pi buat camping tu di Batang Kali masa tu, di Batang Kali baru
Sonok dapat relax walaupun pi 2 hari semalam. Tapi bila duduk tu pun pi hutan juga. Ya. Duduk dalam hutan kami Dapat suka. something lah. Duduk something. Kami buat pasang kemah, standard lah kemah apa semua bakar-bakar apa camping kan. Dan yang paling best kali kami mandi pukul 3 pagi kami mandi sungai. Serius lah, tak sejuk ke Hafiz? Healing. Healing ni apa pasal? Sebab Nafis pantang ngayak terjun. Ngayak sungai Memang lah pantang. pantang. Tapi pukul 3 pagi kau pergi terjun sungai lah. Memang gila. Oh. Okey, masa tu yang best lah. Kami ajak Dafi. Dafi, Dia terjun tak? pukul 3 pagi. Mandi sungai. Okey. Memang dia tidur dulu lah cerita dia. Dia tidur. Lepas tu saya, Nafis, Hairul dengan Ikram Johari. Kami 3 orang. Pukul 3 pagi. Okey. Time pukul 3 pagi kita terjun. Kata Malbat, askar. Jom kita turun. Lepas movie pun lepas cerita pun malbat lagi. Memang karakter tu ada dalam ni mak askar lagi kan. Komando duduk langsung kan. Apa dah halal? Duduk parah tu Ui, tapi memang syok lah kat kawasan tu kan. Duduk dalam sungai. Ayak kuat loh kan. Tapi takut gak masa tu. Takut gak kepala ayak ke apa kan. Tu orang kata gila orang tak semacam. Tapi memang gila lah masa tu kan. Sempoi lah. Kan. Tapi kami buat tu tak bakal orang lah masa tu kan. Tak kira memang orang tak bagi lah kan. Pergi dulu Wandam tu sejam ke Duduk Wandam layang tu kan. Kami 3 orang healing. Ni lah healing. Betul. Abang kat member kan. Weh tenang ni. Duduk tengok ayang. Duduk layang ni. Sejuk ni. Relax. Itu salah satu cara healing kat tu. Betul. Tapi pelik kat lah. Sebab saya tengok Nafis ni memang daripada posting-posting IG kan, memang more pada sifat yang quite introvert tau as a celebrity kan, dan juga more pada healing punya benda kan. Nafis hidup dengan kerja Nafis dan juga banyak heal yourself kan. Macam tu lah. Memang rutin kehidupan Nafis macam tu lah. Kalau Tapi pasal banyak healing lah. Sebab tengok lah ni macam Nafis dalam satu fasa yang yalah ke hutan apa semua. dia macam okay, kalau orang kata kalau on social media, kalau yang tengok, kalau buat personal Nafis jarang sangat post. Betul. Cuma post apa yang orang nak tengok. So Nafis buat pendekatan yang macam, and buat masa sekarang pun memang tengah free. So benda-benda macam tu lah. Okay, pergi healing dengan kawan-kawan, duduk dengan member, pergi sorang-sorang, benda-benda macam tu lah. So Nafis akan share lah apa yang Nafis buat pasal bab kerja. Kalau betul-betul macam tengah syuting, okay, Nafis akan share bab syuting apa semua. Memang busy tengah kerja apa semua kan. Kalau tak ada apa-apa, buatlah isi masa lapang. Kalau tak ada apa, macam tu lah. Pergi duduk rumah, nak pergi berjalan jauh-jauh, tak mampu lagi lah, insyaAllah nanti lah. Setiap orang ni berhak untuk healing. Betul. Rawat jiwa, rawat minda. Kena. Dia tak boleh seorang tu dia kumpul masalah. Dia tak boleh simpan benda tu dalam kepala. Macam banyak masalah. Betul, Nafis pernah sebelum ni, contoh masa PKP dulu, tipu kalau orang tu tak ada masalah. Semua ada masalah. Nafis sampai satu tahap ada sakit bila pick up masalah. Pick up banyak-banyak macam-macam masalah kan. Masa tu PKP tak boleh nak kerja. Cuba bayangkan, serabut. Kita nak bayar tu, nak bayar ni apa semua, serabut sangat. Duduk rumah pun tak, walaupun duduk dengan family masa tu, serabut. Duduk fikir apa macam mana aku nak cari duit ni, aku nak bayar tu, aku nak bayar ni, banyak tanggungan. Komitmen ada ni. Kenapa apa ni kan. Sampai Nafis dia jadi ada sakit sikit lah. GERD dia orang ni. Dia GERD. Macam GERD dah. Dia nak lebih, dia jadi GERD ni, dia nak pada anxiety dah. Dia jadi GERD. Pergi klinik. Masa tu dah ada polis lah. Pergi klinik, pergi cerita kat doktor, saya jadi remah, jadi lemah perut orang kata kan. Lemah perut. Lepas tu dia tangkap perut ni tau. Oh, ni biasa. Ini kalau siapa-siapa main masa time-time PKP ni biasa. Kira maknanya boleh dikatakan statistik, kalau doktor tu cakap yang mana main kat dia masalah sakit yang sama, so ramai orang ada masalah yang sama. Disebabkan oleh tekanan ni. Oleh tekanan ni. Kan? Masa PKP jangan cakap lah. Betul. Kan? Dan bila kita ni, Nafis appreciate dengan diri Nafis sendiri lah. Dan bila Nafis berjaya harungi masalah di waktu PKP,
Okey, sedap lah masa tu semua orang pun ada masalah. Ya, semua orang tak jawab apa semua kan. Yalah, tapi Dan masing-masing ada bila dia punya part. bila kita dapat lalui segala rintangan masalah dalam kehidupan tu, dan sekarang ni masih ada di sini, masih hidup, masih lagi waras, so alhamdulillah lah kan. So itu sebagai satu pengalaman dalam hidup kita. So lepas-lepas ni kalau kita ada masalah sekalipun, kita jangan kumpul sangat dalam kepala otak. Kita cuba tenang-tenang, release sikit kan. Jangan release semua nanti banyak benda yang tak jalan. Betul. So kita kena itulah berserah pada Allah. Ya. Dia kata dalam proses healing kita ni Nafis kan, Nafis kita orang Islam Nafis seperti kan, kadang-kadang kita fikir balik kan, semua orang ni ada masalah kan, semua orang ni memerlukan healing, ada stres untuk rawat dia punya jiwa berpindah. Tapi pernah tak kita fikir balik kadang-kadang macam mana pun kita kan, hebat macam mana pun kita, balik-balik titik kita hanya pada Allah SWT saja. Betul. Hanya pada Allah saja kita, orang kata apa, Hatu lah nak boleh kata, hatu lah kunci dia kan. Siapa-siapa yang pernah orang kata apa, alami kehidupan yang macam tu, dan bila dia jumpa jalan tu, dan bila dia kembali kepada Allah, sebab Nafis pernah rasa sendiri benda tu kan, keajaiban tenang tu bila kita kembali ke tikar sejadah, kita orang kata apa, jumpa Allah balik, benda tu insya-Allah jamin lah kita rasa tenang kan. Dan sebaliknya yang lain-lain tu kita ni sendirilah kan, Kita adaptasi lah. adaptasi sendirilah kan. Macam Dia mana? healing tu patut nak healing ni pilihan kita kan. Nak healing ni pilihan kita, cara kita macam mana kita nak healing. Betul. Kalau kita rasa healing tu sesuai dengan kita, yang mana selagi ianya tidak melanggar apa-apa undang-undang dan juga undang-undang syarak, kita buat. Itu yang penting. Itu sebenarnya yang penting. Cara pembawakan diri kita tu pi arah ke mana? Arah yang tak elok, arah yang elok. Tak kisahlah nak pergi apa, mandi ayat terjun ke 3 pagi ke, kan nak pergi shopping sampai 5-6 biji beg ke, Betul. selagi hang ada duit, selagi hang mampu dan tak memudaratkan hang pergi. Betul. Itu betul. Cara masing-masing. Cuma jangan bila sesekali ada masalah, kalau contoh macam okey, hang tak ada duit kan, tapi hang serabut gila sangat ni, hang serabut macam-macam tapi hang tak ada duit kan. Itu yang menyebabkan jadi benda-benda yang bukan-bukan tu. Ya. Dia salah. Okey, dia pergi jumpa orang ni yang salah, orang ni bagi something, hang ambil ke? Contohlah satu benda, Kita bawa keluar duit ke? kita bawa keluar duit juga kan. Dan Awal tak apalah, ada trik kita bagi free. dan dia tak tahu akibat yang selepas ni. Akibat selepas ni, okey, mungkin dia healing side, syok ni kan, lepas tu jahanam kan. So make sure kita cari jalan yang selamat, yang orang kata apa, tak ada memudaratkan. Macam Ryan cakap tadi, healing cara baik lah. Seboleh-bolehnya. Kita jangan orang kata apa, Buat pelik-pelik lah. buat pelik-pelik. Tak apa, selagi boleh berfikiran waras, fikiran waras. Ya. Fikir lu ke depan, apa jadi kalau aku buat macam ni, fikir macam ni, apa aku buat kan. Macam tu lah, selalu macam tu lah. Kita manusia tak lari daripada diuji kan oleh Allah SWT. Jadi sekali lagi berbalik kepada rumusan kita lah Rafina. Kita healing cara kita kan. Kita healing selagi mana ia tidak memberikan kesan pada kehidupan kita kan. Yang mana kita rasa enjoy, be happy. Ya. Enjoy. Okay Nafis, terima kasih banyak-banyak. Kita ni duduk tengah healing. Saya pun duduk kalik layan sempoi kita Itulah. dekat Richiamo Coffee. Habis dah saya makan. Beda. Roy lah dekat tu. Nak tembak lagi boleh. Boleh sampai esok bersiang kita tembak. Okey lah. Kita free lah. Kita healing lah Kita ni. healing sampai pagi. Nafis, dua cerita bab-bab healing kita ni kan. Dan kita pun antara orang yang boleh healing dengan kopi pun dah. Tapi ni bukan kopi, ni ayat coklat. Dia bagi saya coklat sebab saya tak minum kopi. Saya minta ada coklat. Okey ya. Benar juga. Richiamo. Kita healing kat Richiamo ni ya. Okay, terima kasih Nafis. Okey. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih semua.